Hello guys, so sekarang kita kat dalam episod yang kedua Games My. So Games My Stories ni dia menceritakan kisah-kisah yang trending dengan isu semasa yang sekarang lah. Jadi bersama saya Dinishi. Saya Basi. Saya Azmudin. Ya, so sebelum tu korang jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel kita orang Games My Esports, sebab kami akan upload dekat sini dan juga kami ada Spotify. So untuk trend yang baru-baru ni lah aku terdengar tapi sebelum tu tak elok lah kalau kita tak kenalkan diri. Untuk pihak ni Azmudin, boleh tak cerita sikit? Okey. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada episod kali ni. Saya dengar ni episod yang kedua. Ya, kedua. Yes. Nama saya Azmudin. Saya dikenali sebagai producer untuk Games My. Selaku salah seorang yang dah lama dengan Games My lah sebenarnya. Boleh dikatakan lepas habis study je, dah memang dengan Games My. Okay, saya pun dengar macam topik kita pasal study sikit. Tapi tak apa, itu saja saya nak kenalkan diri saya pada kali ni. Saya serahkan kepada Cik Ros lah. Cik Ros Sebenarnya tadi kita orang makan. Lepas tu tertengok satu trend ni. Ada seorang penyanyi ni, dia cakap Penyanyi terkenal. Okey. Nama tak beritahu lah. Tak payahlah. Okey. Saya tahu-tahu je lah. Tapi dia cakap Cakap apa? heboh lah kata SPM ni tak penting. Ada kan? Benda ni rasanya dari zaman ke zaman ada yang macam dapat 7 gagal pun boleh berjaya. Betul. So betul dah trending lah. And then tiba-tiba tergerak nak cerita lah, nak share dengan Basit, dengan Azmudin dan juga dengan kawan-kawan. Kita nak discuss lah penting ke tak sebenarnya pelajaran ni. And then nak juga cakap yang sebenarnya kita daripada bidang yang berbeza-beza. Lagi kita kerja dalam industri e-sports kan. So macam saya civil engineering. Awak belajar apa? Saya Information Technology. Basit? Saya IT je. So macam very very different. And saya belajar engineering 4 tahun. Lepas tu masuk bidang e-sports. Adakah benda tu dikira macam buang masa ke macam mana? Apa pandangan Basit? Tak ada. Tak ada buang masa. Benda tu kita belajar bukan untuk kerja je kadang-kadang. Betul tak? Yes. Azmudin pula? Saya rasa benda tu sangatlah subjektif. Dia macam ikut semasa. Pelajaran tu penting untuk bidang-bidang lain. Ya. Macam sentiasa penting. Betul. Ada kepentingan dia. Betul. Betul lah tu. So bila ada orang cakap SPM ni tak penting ke apa ke, benda tu kita nak describe macam mana? Betul ke tak penting? Dia sebenarnya dia bukan tak penting. Macam mana nak cakap Dia sebenarnya SPM penting untuk kau cari untuk permulaan kejayaan kau. Tapi ada kadang-kadang orang tak guna pun SPM tu. Tapi jangan cakap benda, jangan ambil mudah pasal SPM tak penting. SPM tak kau 7G kau dapat jadi apa tadi? Usahawan berjaya. Usahawan berjaya. Tak semestinya. Rezeki masing-masing. Tapi at least kau mencuba. Betul tak? Betul? Apa ni? Apa pandangan? Rasa macam tak penting ke SPM ni? SPM penting. Tapi ikut orang jugalah. Boleh dikatakan orang yang macam ada gift talent untuk belajar, bolehlah dia sambung SPM dan seterusnya. Ya, betul. Tapi kalau kepada orang yang kurang kemampuan, mungkin dia tak ada gift talent macam tu untuk sambung pelajaran. Tapi benda ni macam saya cakap tadi subjektif juga. Macam itulah. Dia terpulang kepada orang lah. Apa-apa pun, apa yang kita cakap, apa yang kita bagilah lebih sekarang ni kan media sosial dekat TikTok, Facebook. Benda tu influence adik-adik kita yang kecil-kecil ni lah. So pada saya, dia bukan masalah SPM, diploma, degree. Dia masalah dan juga pelajaran. Betul. Pelajaran ni betul tak semestinya dekat buku teks. Kan? Betul. Contoh macam e-sport. Saya belajar bidang lain. Lepas tu nak tahu pasal e-sport, macam mana kita cari? Kita kena cari sendiri. Cumanya faham. Sekarang orang fikir buat TikTok, buat NPC tu tak NPC tu kan? Cuba buat sikit. Tak boleh buat NPC kat sini. Buatlah sikit. Thank you betul tu. Okay, kita try balik. Thank you betul lah. Saya tekan. Tapi orang fikir benda tu. Ada macam contoh NPC tadi kan. Ada orang pandang benda ni elok. Kan ada orang cakap benda ni tak elok. So benda tu lah yang akan influence untuk generasi-generasi ke datang tu. Ada yang fikir SPM tak bagus, baik buat NPC je. Betul tak? Kadang-kadang kita nak influence orang ni, kena tengok benda ni negatif ke positif ke. Betul lah. And then benda ni boleh jadi satu argument bila contohlah kita bandingkan orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama
dia belajar. Betul. Belajar SPM, diploma, degree, PhD but still tak dapat kerja. Bayangkan berapa banyak tahun dia habiskan untuk belajar, still tak dapat kerja ataupun kurang kompeten lah untuk direkrut kerja. Tapi orang yang kedua takat SPM je, tapi dia buat NPC ke, buat apa-apa ke kan. Senang ke dia dapat duit. Senang famous dia dapat duit. Kan. So benda tu pun boleh jadi argument lah kan. Cumanya kadang rezeki kan terletak pada tangan Tuhan. Things like that lah kan. So contoh apa tadi saya nak cakap yang saya belajar satu benda bila kita nak jadi macam buat bisnes, usahawan kan, kadang-kadang easy money. Betul. Tapi senang juga nak jatuh. Contoh high risk high risk apa benda lah, high risk high return. Contoh kan, high risk return. Apa yang Azmuddin faham pasal high risk high return? Kalau kau berani nak risk something yang besar, benda tu possible menjadi dan tidak menjadi. Tapi kalau benda tu menjadi, tinggi, dapat return yang tinggi lah. Betul. Berbaloi lah, setimpal lah dengan apa yang kau letak kat depan. Tapi kalau sebaliknya, bahaya juga. Risk. So sebab tu lah kita kena kaitkan dengan pembelajaran. Betul. Sebab tu lah dia kena cerdik akal untuk membuat pilihan. Betul ke tidak untuk membuat risk tersebut dalam bisnes. Faham lah. And then kalau kita nak masukkan skill lah pasal e-sports, kita game smile kan. Pada saya lah, high risk high return ni bila once kita dah tukar bidang kan. Tak semestinya, saya tak berani nak cakap, tak payah pun belajar sangat. Dia sebenarnya ada certain quality. Betul. Satu, macam mana kita nak dominate apa yang kita suka. Kadang kita minat benda tu, tapi tak semestinya effort kita setimpal untuk dapatkan benda tu. Banyak juga yang kita tengok usahawan yang senang lah buat duit kan. Lepas tu tiba-tiba kena kecam, terus down, lingkup, bankrupt. Benda-benda macam tu lah yang kita nak cuba elakkan. Macam kau cakap tadi ni kita masuk dalam dunia e-sport dah. Orang cakap tak senang lah ni apa tadi kau cakap senang, tak ada perlu effort. Tak perlu belajar. Semalam baru ada seorang sound engineer datang sini. Aku daripada kosong, dia ajar aku. Nampak kat situ, aku still kena belajar. Awalnya pembelajaran itu penting. So sama juga dengan SPM tadi. Kira umur. Tak kira umur, betul. Umur kau berapa basic? Tak kita lah. Okey, 40 lah, 40. 40 kau tengok, 40 aku still belajar. Kau pun 51 kan. Boleh terbalikkan lah benda tu. Nampak kan. So tak kira umur, tak kira tak kira bangsa, tak kira jantina, pembelajaran tu penting. Betul. Tak kisahlah benda tu daripada segi apa orang panggil yang buku-buku ni, textbook, buku nota. Kan kalau contoh kita buat nak amali. Praktikal. Tak kisahlah. Ilmu tetap ilmu. Betul? Okay. Apa lagi yang awak boleh kupaskan pasal benda-benda SPM, diploma, degree ni? Cuba bagi tahu dekat adik-adik. Orang tahu dia tengah dengar kan sekarang ni kan. Saya rasa boleh cerita pengalaman saya sendirilah. Sebenarnya bagi saya dulu, saya fikir pelajaran ni tak penting. Sebab bagi saya, lepas habis sekolah, saya kerja, saya dapat duit. Sebab itu kerja kan. Kerja terus dapat duit. Dapat duit. Tu sekolah sampai bila kau kerja tu? Sampai sekolah tingkatan berapa betul kau terus kerja? Aku start kerja, aku rasa daripada sekolah rendah, menengah sebab mama-mama ni dah ada kedai-kedai makan. So kita orang boleh terus kerja je dengan siapa-siapa ke apa semua kan. So kerja dapat wage, kita ada duit lah kat situ. So lepas habis SPM je aku fikir macam, okay, aku kerja je lah, aku tak nak lah sama belajar. So aku macam fikir sebab time tu, okay, kerja duit. So kat situ kau kerja dapat duit. Macam tu. So aku macam fikir, kalau study aku kena keluar duit. Semua benda kena keluar. Memang duit akan habis. So aku fikir macam tak nak lah study. Boleh katakan setahun juga lepas habis SPM tu aku tak study pun. Setahun. Memang ada gap setahun. Aku tak study mana-mana. Matrix aku tak apply. Memang aku punya mindset time tu tak nak study. Kau kerja lah lepas tu? Kerja je lah. Kerja kedai makan. Kerja lah apa-apa yang boleh kerja. Sebab time tu mindset aku nak duit je. Tapi boleh dikatakan tiba-tiba tak tahu macam mana ditakdirkan tu dapat belajar masuk UIA asasi. Mula-mula macam skeptical lah nak belajar ke tak. Rasa macam
otak dah tak ada wire untuk belajar dah. Rasa macam dah bodoh dah. Masa tu kau Boleh apply ke dia offer? time tu saya ada satu saudara saya lah yang memang macam ada lah benda-benda pendidikan ni semua. Dia tolong apply. So dia nak juga tengok saya ni berjaya lah kot. Tak tahulah. So macam dia apply, alhamdulillah dapat. Okay. Saya pun macam ramailah juga saja pergilah belajar kan. Macam, sebab time tu berat juga nak tinggalkan family kat Penang tu kan. Saya asal Penang kan. Ingat Penang guys. Penang. Orang Penang. Ada Pening. So, time tu keputusan berat ialah UIA kat KL. First time tak pernah pun datang KL. Tak pernah pun keluar daripada negeri kan. So macam tak apa keluar lah. Okay, lepas tu datang KL. It's so weird for me lah. Macam memang kambing rusa masuk kampung. Tahu kan, rusa masuk kampung. Masuk kampung adalah peribahasa tu, nanti dia akan betul. Tak apa ni. Tu pentingnya belajar. Kena banyak lagi belajar ni. Betul. Umur 51 kena belajar banyak lagi. Okay, so boleh dipendekkan cerita. Okay, sama belajar asasi tu. Time tu boleh katakan asasi 2 tahun. Saya ambil masa 2 tahun sebab adalah subjek yang saya fail. Repeat SEM, sampailah ambil masa 2 tahun untuk saya habiskan asasi. Padahal most people just habis dalam setahun. Tapi saya ambil 2 tahun. Sebab otak saya time tu memang dah macam bodoh lah sebenarnya kita. Aku tahu dia kata apa ayat sopan sikit untuk podcast ni. Tapi memang susah nak belajar. Tapi alhamdulillah 2 tahun habis. Masuk degree, which is umur 21. Saya start degree dekat UIA Gombak. Alhamdulillah lepas lah masuk kan. So time tu lah macam certificate. Umur saya 21. Saya ada member time tu. Umur 21 juga. Dia nampak macam boleh katakan umur 21 tapi dia level dia lagi tinggi. Boleh nampak lah dia punya engagement dengan orang. Dia percakapan dia, orang yang dia bergaul dekat luar, circle-circle dia nampak macam aku umur 21, dia pun umur 21. Apa yang membezakan kita orang dua? So that sparks me lah. Memang time tu lah yang membuatkan aku macam tu. Terbakar. Aku pun rasa aku tak boleh macam ni. Betul. Aku pun cubalah ikut dia time tu. Aku pergilah merata ikut dia, pergi jumpa usahawan sana sini. Betul. Lepas tu baru kenal dengan society dalam universiti. So masa tu aku tak hanya fokus untuk pembelajaran. Aku fokus. Pergi kelas, fokus dalam kelas sebab aku fikir macam tak cukup saja pembelajaran, nak juga soft skill, pergi keluar nak jumpa apa semua. So boleh dikatakan time belajar tu belajar betul-betul. Time nak cari ilmu lain pun buat betul-betul. So boleh katakan sampai situlah saya punya journey nak ke pelajaran saya ke situ. Lepas itu dah ke arah career saya. Itu mungkin saya akan kupas kemudian lah. Saya bagi peluang dan ruang kepada Cik host untuk ulas semula poin-poin Guys, saya. dia bukan forum. Dia bukan orang. Dia bukan forum. Orang invite dia untuk dia bercakap ni. Kadang-kadang nampak pandai. Itu pentingnya. Belajar. Tak apa, nampak pandai pun nampaknya. Betul. Tapi betul, bila dengar cerita pasal macam mana sparksnya untuk belajar ni, sebenarnya bukannya kita nak cakap belajar ni tak penting. Belajar tu subjektif. Macam apa yang boleh cakap lah. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita tengah belajar. Bila kita minat dengan benda tu, kita belajar. Macam pengalaman saya pun, saya rasa dulu pun saya rasa kenapa lah saya belajar. Sebab saya tak minat apa yang saya belajar dulu. Tak adalah tak minat, kurang minat. Maksudnya saya ada benda yang saya lagi minat lah untuk belajar kan. Tapi kena belajar, kena score. So bila benda-benda macam tu kita sebenarnya belajar. Cuma cara, kita tak perasan cara kita belajar. Kadang-kadang kan kita boleh tahu kita belajar benda ni selepas kita mengajar seseorang. Kita aku belajar kat mana dulu? Macam mana aku boleh buat benda ni kan? Macam mana boleh aku buat benda ni? Aku boleh ajar dia ni. Kita tak perasan kita ajar orang. So pentingnya belajar kadang-kadang bukan untuk diri kita, untuk share ilmu yang kita dah dapat tu dekat orang yang lain. Betul. Janganlah tiba-tiba cakap, aku tak belajar pun. Kan? Takkan macam tu. Tapi kau boleh ajar orang. Kau Itu je belajar kan? Kau dah jawab. Betul? Saya tak tahu. Sebab apa? Sebab kau tak belajar. Tak. Kau boleh dik. Itu podcast lain dah. Bukan sini. Bukan ini. Semua boleh. Kita tadi boleh cakap dah cerita pasal career. 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 Okey, terus masuk Terus Macam lama sikit Tak ada. Kita orang apa function jemput guest kalau dia tak nak Terus cerita. rehat je. Okay, bila sambung ke career pula lah, boleh dikatakan waktu umur 21 tu kan saya cakap saya cuba ceburi beberapa bidang time tu. So waktu belajar, waktu pergi engage dengan luar, boleh katakan fokus area kat situ adalah keusahawanan lah more. Sebab time tu mentor saya pun orang keusahawanan. So saya follow je lah dia. Time tu dia macam terlampau high level juga sebab orangnya orang ASEAN. Saya macam aku dah tak tahu apa. Ikut je lah sebab macam tu lah pelajar pun. Kita akan belajar dengan orang yang lagi
ilmu lagi tinggi so ikut je. So time tu dua benda ni, and then buat juga benda lain which is unit beruniform time tu. Sikit ambil juga. Time tu main juga basketball. Main dengan kita punya staff. Basketball ni main dengan staff kita juga, Safwan Omar. Kita main liga kat luar. Buat korang ada team lah. Ada team main kat luar. Baju Ustaz tak baru yang Jangan. Kita je. So, macam adalah kita cuba beberapa benda. Sebab time tu career path saya tak tahu apa benda saya nak buat. Tapi itu tak membuatkan saya tak nak buat pilihan. Tak tahu nak buat apa. Tapi tak apa, kita just apa yang aku minat aku cuba buat je. Aku minat keusahawanan, okey aku cuburi benda tu. Lepas tu aku minat macam aku minat macam polis ni kan. Try juga Okay, try. Lepas tu aku minat basketball sebab tinggi ada, apa semua ada. Time tu badan pun fit. Ni throwback. Throwback. Jangan tunjuk gambar throwback sudah. Okay, editor nanti dia edit So, kita letak boleh ada ni career time tu. Benda-benda tu lah kita cuburi apa semua kan. And then by time boleh katakan waktu tu 21 2017 rasanya. Ingat 2001 2017 sekarang umur berapa? Itu Kira 30. Sekarang umur saya 26 kot rasanya. Kau tolak dua. Tolak lagi. Apa tu? Lepas tu boleh katakan 2 tahun lepas tu, okay, try lah benda tu untuk 3 tahun apa semua. Umur saya 23 tahun 2020. 2019 saya dah kenal dengan Gesmai. 2018 lagi. Saya dah kenal Abang Lokman, our founder. Yes. Time tu pun another bidang baru saya masuk. Tadi saya ada 4 kan. Saya masuk bidang baru which is e-sport. Time tu e-sport saya memang tak tahu apa-apa. Saya bukan gamer. Tapi time tu just macam termasuk itu pun sebab saya bertanding untuk MPP. So benda tu macam tiba-tiba jumpa Abang Man dengan Madam Shuaila, our advisor juga. Yes. Dia tengah bincang nak buat e-sport dekat UAE apa semua ni. Aku macam duduk sekali. Oh, boleh buat ni. Aku macam tiba-tiba ada kat situ. Macam tu lah, macam tiba-tiba jadi manifesto untuk bertanding waktu menjadi MPP tu. So tiba-tiba ada e-sport dalam tu. So waktu aku bertanding MPP tu, ada manifesto pasal keusahawanan, pasal student launch which is e-sport ni. Yes. And then one more aku dah lupa apa benda. Tapi adalah tu kan. Lepas tu menang lah. Lepas tu buat je lah, cubalah buat. Time tu macam memang tak ada hala tuju pun sebenarnya. Nak buat apa sebenarnya. E-sport pun tak tahu apa benda. Tapi follow. For me, I feel like if I dah start something, I nak commit benda tu. Kena belajar kan? Belajar. Tapi tak ada pun, tak tahu nak belajar apa. E-sport ni macam tak ada starting point pun. Kau nak belajar apa sebenarnya dalam e-sport ni time tu lah. Sebab Balong pun time tu just ada satu studio dekat Sentul dulu, which is focusing on PlayStation saja. Yes. Tapi benda yang dia nak buat dekat UAE time tu adalah benda yang sangat baru. Which is dia nak buat e-sport center, dia nak ada research lah, dia nak ada training center dan macam-macam. Time tu idea tu besar sangat dan saya suka sangat dengan idea tu. So saya pun ikut sekali dengan dia. Saya rasa macam saya suka dengan vision yang apa yang Abang Man bawa ni. Okey, ikut dia. Tapi time tu saya fokus juga benda-benda lain, keusahawanan lah apa semua. Tapi basketball saya dah lepaskan. Susis pun saya dah keluar baris. Keluar baris kena terus keluar lah. Memang tak tauliah pun. Sebab bagi saya macam tak apalah, saya dah habis grad, buang masa. Ni takut orang kecam pula saya. Jangan. So macam cut lah benda tu okay. So macam saya keluar. So last tinggal e-sport dengan keusahawanan. Tapi time tu terus pandemik. So bila pandemik telah berlaku 2020, March 2020, time tu adalah satu benda yang semua orang rasa sakit jiwa rasa saya. Memang itu momen yang mana satu Malaysia, satu dunia hilang arah tuju kan. So time tu keusahawanan saya pun tak ada. Boleh katakan yalah tak boleh nak keluar, tak boleh nak engage dengan orang, so tak jadi apa. Saya tinggal dengan option e-sport. Okay, time e-sports tu lah saya macam time tu saya masih final year student tau. Macam dah fasa-fasa terakhir untuk study saya. So saya pun explore lah a bit apa yang kita boleh buat dengan e-sport ni. So slow kaji, tengok berita lah, tengok apa benda trend, benda-benda gitu. So slow tengok. Lepas tu dapat peluang untuk organize event e-sport yang pertama dekat atas kot. Kita tak ada room ni lagi. Bila ni tak ada lagi time tu. Tapi kita orang dah ada macam mana kata MOA dengan universiti. April 2019 dah ada. Tapi hujung tahun tu kita orang macam nak buat something. Tapi tempat tak ada lagi. So kita buat e-sport tournament dengan e-sport club UAE lah. Time tu ada kita orang collab. Lepas buat something. Itu pun macam memang totally bagi mereka yang handle. Time tu tengok je lah apa yang dia orang buat. Tak tahu pun macam mana nak handle event tu. Tengok je apa yang dia orang buat ni masa tu tengok je. Tak tahu sebab memang totally macam time tu kita provide je barang. Time tu Gesmai ada barang. PlayStation tu dah bagi je. So time tu Abang Man, aku dengan Hakim. Time tu ada Hakim. Adalah macam OG lah ni kita panggil lah. OG Gesmai lah. Okay, ada situ kan. Lepas tu buat benda tu. And then from that buat lah benda tu sikit-sikit. And then tengok pandemik pula kan. Lepas tu sebelum pandemik lah sebenarnya sempat juga buka studio ni kejap. Time tu lah panggil member-member. Macam ada Alik, Mang, Wano lah apa benda semua kan. Adalah few circle member yang datang tolong untuk cat-cat,
Macam time tu buat sendiri je lah. Carpet lah, stiker lah, apa benda semua memang macam member je buat kan. Lepas tu baru run 2-3 bulan pandemik. Okay, time tu lah yang macam kita, apa nak buat ni try lah explore e-sport ni. Okay, buat tengok macam tak boleh nak buat apa pun, tak tahu nak pergi buat apa. Time tu orang cakap kira skor PUBG. Wush, apa benda tu. Time tu dah rasa cuak dah. Benda kira point, nak tengok OP. Benda tu OP ni. Rasa macam benda tu besar sangat. Time tu macam tak tahu apa-apa kan. Orang yang time tu tak tahu apa-apa. Okay. Lepas tu macam tak apalah, slow. Okay, belajar. Time tu pandemik, duduk kat Mahala. Buat lah, kita nak Malah kat asrama dia lah. Kolej Kediaman lah. Kita Kolej kena Kediaman cerita lah. tu orang kenal. Untuk orang tak tahu kan. So kita buat dekat dalam Mahala, duduk kat situ, buka laptop. Tentu laptop cikai-cikai pakai phone je. Screen capture live dekat Facebook. Itulah OB. first. OB pun. OB pun. Buka kat screen live. Time tu Abang Man pun ada dekat Maxim. Kita orang communicator WhatsApp try buat. Memang main benar lah time tu. Dengan overlay tak apa-apa. Tengok balik, ya Allah, buruk siut buat tu kan. Tapi itulah antara momen-momen pertama start nak jadi macam mana saya sebagai producer. Beginning lah boleh katakan. Okay, start macam tu. And then slow ada duit sikit, beli laptop. Nak belajar production, guna software broadcast betul-betul, pakai emulator nak capture. And then belajar lah slow kecil-kecil benda betul. And then macam aku kena belajar skill editing juga ni. Okay, belajar pakai Photoshop. Lepas tu by time aku kena belajar edit video ni, belajar Premiere Pro. Lepas tu rasa macam dah okay lah sikit Premiere Pro. Tak adalah power, tapi nak effect. Macam nak tambah-tambah benda-benda. Okay, belajar After Effects pula. Illustrator memang aku tahu gitu-gitu je lah. Malah Illustrator ni untuk orang yang lagi kreatif kot. Kreatif lah. Orang kreatif boleh buat, tapi macam lepas kepada orang yang lagi bijak lah. Kita kurang bijak benda tu. Jangan cakap itu. Orang yang berlainan apa? Kreativiti. Sebab apps macam tu, multimedia ni boleh kata orang yang kreatif lah. Even Premiere Pro pakai pun boleh kata basic lah. Macam Tuan Alif kita ni, dia lagi power nak pakai benda-benda tu. Tengok beza editing pun kita dah tahu. Ini edit novice, edit professional. Boleh nampak lah beza tu. Tapi time tu fikir more like at least ada. Maksud at least ada. Tak nak lah professional, but at least ada. Okay, publish je lah benda-benda tu kan. Boleh tengok konten-konten lama GameSmile apa semua tu merapu lah juga. Tapi itulah starting point GameSmile lah. Kat situ kita cuba buat benda-benda gitu. And then by time kita dah jumpa apa panggil kawan-kawan yang lain join GameSmile. Kita dah ada Alif, ada Safwan. And then time tu ada Mang juga dengan kita. And then by time bila company makin grow, kita dah ada Meso, kita panggil Syamsul lah. Meso, lepas tu kita ada Dini Aikal. And then kita masuk Yop, Amir Arif. And then Basik pun masuk. And then Dini pun masuk. So team kita makin berkembang. Sekarang ni kita dah ada kat level di mana kita dah ada macam department dah. Betul. Kita ada department video, content creating. Lepas tu kita ada department marketing. Kita ada department business. Department event, department production. Banyak gila department. Sekarang ni saya rasa seronok lah bila tengok benda ni dah kembang sampai ke sini. Career tu lah saya nak katakan kat sini. Betapa pentingnya starting point pembelajaran tu. Memang from zero. Betul. Tetapi sebab saya ada di universiti, benda ni memberi peluang kepada saya untuk ceburi sampai ke tahap sini. Cuba bayangkan kalau saya masih lepasan skeptical lagi kan. dan saya tak nak belajar. Saya hanya duduk tebal roti canai lagi. Boleh katakan saya memang tebal roti canai. Time tu mak pak macam tu kan. Tarik teh. 10 tahun dah boleh. Terbang kata. Sekarang masih lagi ada habit bila nak tarik air. Dia pergi sampai atas kan. So benda-benda macam tu lah. So macam bila kalau saya rasa kalau saya masih dekat situ, tak adanya saya di sini. So disebabkan saya buat decision untuk sambung belajar dan sambung belajar ke degree pula lepas tu jumpa dengan kawan-kawan expert circle. Kat situ lah kita jumpa peluang-peluang yang apa yang kita boleh ceburi lah time tu. Apa yang kita nak buat dengan masa depan kita. Situlah. Faham. Cuba waktu dia cerita itu, saya duk terfikir, betul lah Basit apa yang kita terfikir. Banyak nama nak kena beep ni. Rasanya tak perlu kot. Tak perlu kot. Minta hantarkan je lah Cuba saya terfikir je lah. Kepada nama kepada nama yang dimension tu, pasrah lah korang kan. Bukan benda yang tak elok lah. Tu benda-benda yang baik. Maksudnya apa yang sebenarnya cerita daripada dulu GameSpy, since penubuhan sampai sekarang kita dah makin berkembang. Betul kan? Jadi di belakang tabirnya adalah orang-orang yang membantu. Betul. Kita ambil contoh Azmudin lah. Dia cakap tadi dia dalam e-sport dia tak tahu apa-apa. Tapi sebabkan dia nak ni, dia belajar. So tengok sekarang, apa yang kau tak boleh buat dalam e-sport? Production.
Kau bagian production lah, department production, apa yang kau tak boleh Tapi soalan tu betul juga. Apa yang aku tak boleh buat dalam e-sport tu soalan yang valid juga. Apa tu? Aku tak faham soalan tu. Tak apalah, aku tak nak ulang kan. Sekarang kita fokus balik kepada production. Banyak je yang tak boleh buat sebab sekarang ni kita nak deliver something di mana beza dengan e-sport company yang lain. Which is kita nak cuba maintain kualiti kita dengan harga yang boleh dikatakan bukan murah sangat. Tapi at least valid kepada klien-klien kita. Macam ada yang berjuta-juta pergi sebab yelah equipment pun berjuta juga. Betul. Tapi kita nak cuba macam break the bond lah kat sini. Kita nak cuba membawa kelainan lah kat situ. So dengan apa yang kita ada sekarang, aku rasa kita boleh deliver semua benda lah. Tapi kalau insyaAllah kita ada diberikan peluang dan rezeki untuk berkembang lagi, why not? Kita tambah hardware, Betul. kita tambah manpower. Benda-benda tu sentiasa open lah dalam e-sport sebenarnya. Untuk improve quality kita. Betul? Kita tak ada limitation pun dalam e-sport. Benda tu mengikut kreativiti. Macam as a producer, dia membawa kepada kreativiti saya. Untuk macam mana nak set benda ni untuk jadi a good show. Macam tu lah. Faham? Faham. So kat situ nampaklah satu, nak belajar tu kena ada passion. Betul. Kan? Kadang-kadang selalunya pasal belajar ni orang selalu fikir daripada kecil. Kalau orang selalu fikir time kecil-kecil kan nak jadi apa, dah besar nak jadi apa, dah besar nak jadi apa. Saya teringat satu cerita lawak pasal Silakan. Ceritakan kita nak gelak, ready nak gelak ni. Standby ni. Bagi saya gelak dulu. Bagi sampai punchline tu. Kalau tak sampai, Gelak dulu masalahnya. Saya terfikir benda yang sangatlah lawak. Okay, kalau bagi tak- saya lah, saya tak tahu untuk orang lawak ke tak. Okay, adalah hari tu saya kemas-kemas rumah saya tu kan. Sebab saya pindah rumah. So saya terjumpa satu buku report lama tau. Waktu saya sekolah rendah tahun 1. Okay, dalam buku report tu adalah biodata macam nama saya, nama mak ayah apa semua tu kan. Lepas tu ada satu part, cerita-cerita. Okay. Dekat cerita-cerita tu, saya terkejut. Apa benda yang saya tulis kat situ? Cerita-cerita saya adalah ayam goreng. Oh, sekarang jadi ayam goreng. Oh, gila. Saya pindah gila ayam goreng. Yalah, Apa yang kau faham cerita-cerita masa tu? aku tak tahu. Aku rasa cerita-cerita time tu adalah pemahaman aku makanan kegemaran tu. Okey. Tak orang lain macam tak tahu kan cerita apa. Tak tahu pun cerita tu Wow. apa. Okay. Tak tahu cerita-cerita kita nak jadi apa. Dia tak tahu cerita-cerita tu apa. Oh, faham. Pentingnya pembelajaran. Penting dia belajar kat situ. Tapi tak apa, dia dimaafkan. Masa tu dah jadi satu. Itu satu. Biasalah budak-budak kan. Itu Sekarang, okay, aku nak tanya kan. Sekarang kan, kau tengok balik cerita-cerita kau tu ayam goreng. Okay, kau tengok umur kau sekarang dah jadi belum ayam goreng? Apa macam saya nak ayam goreng ke? Sedap kan saya? Sedap lah guys, nampak ni. Abang, astagfirullah. Kat. Untuk pengetahuan, podcast ni tak boleh cut. Oh, iya ke? Dia tak akan cut. Kita dah dekat, kita one take je. Kita one take. Okay lah, tak apalah. Okay. Itu je lah. Okay. Betul lah. Betulnya pembelajaran. Tapi bila cakap pasal cerita-cerita pula kan. Belajar kait rapat dengan cerita-cerita lah. Kita belajar untuk kita nak jadi apa yang kita nak jadi kan. Betul. Waktu dulu, waktu kita kecil, asyik-asyik doktor, cikgu. Cikgu. Apa yang kita nampak sekeliling kita. Dulu waktu saya kecil, saya tengok cashier pun saya rasa nak jadi cashier. Wah. Macam siap beli benda kan untuk main tekan-tekan duit, kira-kira duit. Tapi kat sini tak pernah. Tu Jadi sebab ayam dah. goreng ada? Tak ada. Tu sebab saya dah pernah kerja jadi cashier. Saya dah puas dah dulu. Tak nak lah. Ya. Kita nak try benda baru lah, bukan puas maksudnya. Benda baru yang pada saya dia ada kesinambungan. Maksudnya career development lah. Betul. Contoh sekarang Zuburi dah jadi producer. And then what's next? Takkan nak jadi producer takat tu je kan. Kita akan belajar benda baru. Mungkin lepas ni tak semestinya buat e-sports, buat event-event lain kan yang luar daripada e-sports. So benda tu skills yang kita perlu belajar lah. Cumanya untuk promote lah macam mana nak belajar ke apa kan. Sebenarnya belajar memanglah stress. Waktu kita belajar semua ada assignment. Betul. Benda tu memang Tapi tu proses. je. Proses dia panggil. Ya, dia proses. Tapi korang ingat tak waktu macam pengalaman-pengalaman korang lah dengan kawan-kawan korang. Cuba cerita. Basi dulu ada tak pengalaman yang paling manis lah. Kadang-kadang ada orang banyak gila bercinta waktu belajar. Oh, tak. Tahu cerita? Tak boleh. Tak ada cerita. Cuba cerita sikit. Kita pengalaman manis masa belajar. Saya sebenarnya, saya bukan tak suka belajar. Awak pernah macam lain tajuk awak. Tak lagi orang salah ni. Boleh tak? Cerita-cerita. Pengalaman manis pengalaman masa belajar. Okey. Not sembang. Waktu sekolah Waktu Waktu sekolah. belajar lah, tak kisahlah. Okey, waktu belajar kan, saya ni tak suka, bukan tak suka belajar, tak suka yang kuliah.
dalam kelas. Tak suka datang kelas. Bukan tak suka datang kelas, memang tak suka benda-benda yang kena tulis. Saya suka benda-benda yang praktikal. Buat Kita nampak kita buat, kita nampak kita buat. Kita belajar kita buat, bukan kita belajar kita tulis. Bukan tak suka, dia macam saya lebih kepada orang yang praktikal. Kalau dengar macam tu tak efisien lah. Tak efisien. Faham? Kecuali matematik. Sebab matematik kau belajar, kau terus buat. Lepas tu bila kau dapat jawapan, kau happy, rasa puas. Lepas tu kau nak lagi. Tapi sekali kau tak boleh jawab, memang down. Memang soalan seterusnya kau akan skip lah. Okay, untuk pengalaman manis kan. Okay, masa sekolah kita ada co-curriculum. Okay, masa tu aku dulu kalau unit uniform, aku dulu pengakap. Okay, pengakap ni kau mesti akan keluar pergi berkemah kan. Okay, dekat situ kau akan belajar banyak benda. Memasak, mengikat, survival, apa semua benda ni lah. Situlah aku banyaklah benda-benda manis dengan kawan-kawan, apa semua, belajar masak tak jadi, angit roti apa. Dengan masak roti je pun guna kuali besar kan. Letak roti, sembang, sekeping je Bakar. hitam roti. Nasi hitam saya lah kot. Saya tak sebut Kita orang dengar kat Spotify, so tak nampak. tak nampak. Azmudin ni. Tiba kan. Itulah saya kalau nak cerita pasal pengalaman manis tu banyak sangat, tapi yang saya boleh ingat recap tu je tadi. Faham. Azmudin pula ada pengalaman manis? Pengalaman manis waktu belajar tak banyak sebenarnya. Sebab memang macam ni. Tak nak banyak, nak satu je. Banyak. Terdiam saya. Dia kata tak banyak, tapi nanti 5 minit enggak ada. Bukan nak seketul je. Seketul kan. Seketul ayam goreng. Dia relate balik Mat. Tapi sebenarnya kalau kita nak relate kepada ayam Alamak. kita ambil pengalaman Ini masa sekolah Tak, waktu belajar degree. Oh, ada cerita. Sebenarnya sepanjang degree ni orang kenal saya dengan orang yang penggemar KFC. Asal Alif tahu, ramai yang tahu. Sebab memang apa-apa, jom lepak Din. Jom nak makan mana? KFC. Nak makan mana? KFC. Ni brand boleh sebut ke ni? Tapi dululah, time tu kita tak tahu apa yang KFC dah buat kat sekarang ni kan. Kita tahu lah isu semasa kan. So, macam time tu memang peminat gila ayam Tak kisahlah KFC ke apa, memang makan je lah. Mana-mana ayam. Memang ayam pun seekor itu makan. Memang itu boleh katakan manis lah. Sebab jumpa member, lepak dengan member apa semua, memang makan tu je lah kerja. Macam tak ada kaitan pun dengan manis sangat. Ayam je lah pun sebenarnya. Tu relate dengan cerita-cerita tadi. Ayam goreng. Ayam goreng. Bukan cerita pengalaman manis, nak cerita-cerita. Cerita saya untuk makan ayam. Alamak. Cuba bila Aku tak boleh break dah. kita nampak dekat sini kan, belajar tu benda yang sama je. Macam masuk kelas, kadang-kadang ada praktikal, intern semua. Cuma apa yang membezakan kita adalah co-curriculum yang kita join. Betul. Macam ni join apa? Camp pengakap. Camp-camp macam tu. Awak join Suksi. Saya join club e-sports. So dekat situ sebenarnya belajar tak semestinya belajar yang dekat kelas tu. Kita juga belajar communicate dengan orang. Betul. Jumpa orang. Betul. Bila buat sendiri, kita macam saya dulu. Saya tak main game sangat. Tapi orang tiba-tiba tarik saya untuk join club e-sport. Pasal saya tak tahu pun e-sport ni buat apa semua. Okay, kita nak tanya host lah. Sebab apa masuk e-sport? Tak, Dia e-sport ni awak masuk curriculum. ada orang tarik. Time tu macam kat Dewan, kita panggil MMM, macam Minggu Mesra Mahasiswa, macam orientation. Lepas tu tiba-tiba ada orang tarik. Dia macam tengah promote kelab lah kan. Ada kelab SRC, ada kelab Palapis. Palapis tu macam askar-askar macam tu kan. Tiba-tiba ada budak ni tarik aku. Tarik aku, kak, join lah kak, club e-sport. Tu. Macam pahal lah dia ni kan. Tapi time tu sebenarnya adalah cerita personal sikit lah. Tapi dia tarik lah kan. Tapi saya macam cakap lah, saya tak main game semua ni kan. Tak main game pun tak apa kak, ni tak apa kak, macam tu. Saya sebut salah lah dengan dia sebab dia macam tengah cari orang. Lepas tu, kelab-kelab lain, diorang kenakan yuran RM30, RM40 macam tu. Pada saya mahal lah kan untuk orang yang macam saya tak tahu nak. Kita pun tak tahu benda ni buat apa semua kan. Tiba-tiba dia je pada saya yang yuran macam RM5. So, ada yuran juga. Ada, tapi RM5 lah. Macam tu. Dia kata RM5 ni pun kita orang akan buat BBQ ramai-ramai lah apalah. Tu je. Saya pun suka ayam kak. Bukan awak seorang. Saya
saya pun suka ayam juga. So saya Saya faham perasaan suka ayam tu. sebab saya dengan BBQ tu, saya suka steamboat kan, makan krim tu. Faham. Sebab BBQ Oh, tu. masuk club terus BBQ. BBQ. First meeting BBQ lah. Okay, nanti kita ada BBQ lah. Lepas tu dia ada macam tapisan lah nak bagi jawatan ke apa ke. Saya pun interview dapat unit sponsor. Saya tak tahu dapat unit sponsor tu buat apa pun. Cuma saya pun tak tahu kenapa ambil saya bagi unit sponsor. Dia kata sebab boleh bercakap. Saya rasa semua orang boleh bercakap. Contoh kejaya dalam e-sport. Kau tak main game pun kau boleh bercakap. Kau boleh kerja dalam Macam e-sport. apa kaitan e-sport dengan bercakap kan? Macam tu. So first saya ingat lah memori saya yang paling kelakar. Sampai sekarang saya tak sangka skill untuk cari sponsor tu sampai ke sekarang saya apply. Which is dekat dalam Game Smile lah. Bila bercakap dengan orang semua kan. Cuma waktu first time lah saya cari sponsor, saya macam ugut tau orang tu. Kau nak bayar ke tak? Kau nak sponsor tak? Kau nak sponsor tak? Itu saya sampai cakap macam contoh lah, dia telco lah. Kan kalau telco kan ada banyak kan. Nak sebut ke telco mana? Maxis ke. Tak ada, saya tak ada satu lah. Cuba saya pergi dekat telco A ni. Saya cakap tengah cari sponsor semua. Lepas tu dia kata nanti dia contact balik. Tu saya pergi dekat telco B ni tu. Tu saya dapat lah dua-dua kontak. Lepas tu Bawa pisau tu. tak lah. So, saya macam awak nak sponsor tak? Kalau awak tak nak sponsor, telco ni nak sponsor. Nego. Yang sana pun saya cakap benda yang sama lah. Padahal dua-dua tak nak ni. Tapi keren. Itulah kena bijak kan. Ini mana? Ni pun saya rasa satu benda nanti saya nak cerita. Tapi saya memang rasa time tu lawak lah. Sebab saya tak tahu sponsor tu apa. Saya tahu just macam buat proposal. Lepas tu bila nak cakap dengan orang tu macam mana kita nak buat orang sponsor kita? Dekat situ lah macam 4 tahun saya belajar. Daripada saya first year sampai saya grad. Bukannya saya belajar engineering je. Saya pun belajar macam nak cakap lah. Sampai saya boleh jumpa orang-orang KBM. Dalam e-sport tu lah. Sampai saya jumpa sendiri orang-orang besar dekat sampai sekarang lah. Tu benda tu lawak. Tapi itulah ilmu yang saya apply sampai sekarang kan. Kalau kita tak start belajar, kita tak tahu kan. Tapi tu jugalah awak jumpa Game Smile juga kan. Betul. Saya jumpa dia lah. Saya cakap, benda lah. Kenapa lah saya datang? Sebab kawan saya ajak kan. Suruh bentang proposal. Cakap apa benda lah. Tapi time tu saya dah dapat anugerah tau. Saya dapat anugerah apa? Aku pun tak ingat. Agama ada 2 anugerah lah. Kelab Persatuan Terbaik dengan Kelab e-sport tu tadi menang. Wah. Jangan ni daripada unit sponsor aku Ya, yuran RM5 tadi tu menang lah. daripada masuk datang sebab nak makan BBQ sampai aku jadi presiden. Jadi presiden betul aku dapat award. Macam tu lah. So kat situ makin lama club tu macam convincing sikit lah kan. Orang cakap nak cari sponsor. So start lah nak scam Din pula. Macam cakap saya menang anugerah ni, anugerah tu, anugerah ni. Macam tu lah. Jual lah, masa tu menjual lah. Nak jual lah. Tapi itulah dah ditadikan tiba-tiba duduk dekat sini dengan Game Smile. Okay, ni. Tadi 4 tahun apa? Belajar tu, tempoh belajar 4 tahun Lepas tu tiba-tiba masuk dalam e-sport. Okay, nak tanya 4 tahun ni, belajar tak main game? Dah duduk dalam e-sport tak main game lah. Tak pernah belajar. Tapi satu benda yang aku tak suka kalau dalam e-sport ni, pasal barang. Barang? Aku tak tahu tau barang-barang macam macam pakai mic, barang-barang macam ni kan. Tadi ni nama dia kuitiao. Kotiau. tak boleh lah. Aku tak faham. Aku benda-benda yang macam phone, cocok apa OB producer, aku tak faham. Tak apa, belajar lagi. Din, dia engkau. Dia nak belajar. Tak nak, aku tak cakap aku nak belajar. Penting sebab pelajaran. Betul. Tekan kepada pelajaran. Itu topik kita kan. Kita nak pasal topik kita. Faham. Okay, apa tadi macam nak cerita? Macam nak cerita something Din tadi. Aduh, dia macam mana ya? Nak cerita tapi rasa macam jauh pula. Tapi Tak apa. Teruskan. dia mau kepada career development lah. Okay. Saya pernah ada satu kawan ni. Dia dah belajar satu tempat ni. Apa ni? Macam mana saya nak cerita pun saya takut saya sebut nama dia kan. Saya guna Abu. Okay, Abu. Okay, adalah Abu seekor ni. Abu seorang ni. Ayam juga. Okay, tengok saya dah lupa dah cerita apa saya nak sampaikan. Tapi mau kepada macam mana ni kita. Orang dia ni, dia berminat nak belajar tau. Dia nak ikut. Dia nampak macam, okay, time saya kata 21 tadi saya eager nak belajar. Umur 23, dia pun nak ikut belajar. Macam mana orang ni kan? Macam ikut. Macam tadi, kita bila berkongsi ilmu tu lah,
ilmu tu berkembang kan. Macam tu. So macam adalah seorang tu ikut. Dia macam time tu bila seorang dia ikut, beberapa orang pun ikut aku. Macam tu time tu. Masa time tu bukan nak kata ada followers, tapi more like kita satu team buat sama-sama apa semua kan. So time tu lah macam berkembang, kita orang belajar sama-sama benda tu. Kita orang ni satu group ni boleh katakan macam bukannya join mana-mana kelab. Macam bukan tak join. Masing-masing pegang jawatan dekat tempat-tempat lain. Macam boleh katakan macam apa panggil dark society. Dekat depan memang dia orang semua ada jawatan lain. Kat belakang semua we are satu group. Macam masing-masing high profile dekat bidang masing-masing macam tu lah. Tapi time tu macam rasa seronok lah. Sebab macam dia ni power. Time tu rasa macam semua orang boleh share. Kita boleh belajar dengan macam semua orang kat situ. Macam memang ada pepatah mengatakan pun, kalau kau kawan dengan orang yang kaya, kau akan jadi kaya. Kalau kau kawan dengan orang yang miskin, kau akan jadi miskin. Aku macam bukan salah macam. Tak apa, teruskan. Tapi benda tu memang wujud sebenarnya. Orang tengok kebijaksanaan, apa benda semua dengan circle kau. Tengok kawan sekeliling kau. Kalau kau kawan dengan orang yang macam mana, akan membentuk juga kau. Macam itulah diri kau kan. Macam membentuk diri sendiri. Macam itulah billionaire created pun sebenarnya. Macam billionaire kawan dengan billionaire. Macam itulah dia berkembang. Betul. Macam mana nak dapat ilmu dia, macam mana dia jadi billionaire. Benda gitu lah sebenarnya. So antara benda penting bila dalam pembelajaran ni, pilihlah circle yang betul. Janganlah korang macam pilih circle yang macam tak elok. Macam pengaruh yang tak elok lah. Betul. Sekarang ni saya nampak banyak masalah adik-adik kita lah yang hadapi macam circle yang tak elok lah sebenarnya. Macam membawa kepada jelajah sosial yang Gejala. Jelajah tu. sorry lah, BM saya Kita ni BM saya ada satu orang yang mengajar. Korang tahu cerita tu. kita travel jelajah ni. Jelajah. Travel. Gejala ni aktiviti tak boleh lah. Aduh. Kita salah jumpa orang ke? Takkan. Entahlah. Tapi Kau macam tu lah in Okay, conclusion kita dia. conclusion, So yes. pastikan circle korang tu betul lah. Tak kisahlah korang rasa tak boleh nak carry on dalam pembelajaran korang. Tapi kalau korang ada circle yang betul, circle korang akan carry korang. Maksud dia macam mungkin korang tak boleh nak banyak sangat ke pembelajaran tu, korang akan gain skill-skill lain dengan circle korang tu. Macam korang akan belajar daripada production. Macam mungkin tak ada kaitan pun dengan degree ke apa semua. Tapi kalau korang kenal dia, korang boleh belajar slow. At one point korang pun dah boleh build your own career from there. Macam tu lah saya rasa saya nak share sedikit lah. Macam tu. Saya rasa kita pun dah cakap lama sebenarnya. Betul lah. Secara kesimpulan je lah saya simpulkan. Belajar ni memang penting lah. Tak kisah kat mana-mana kita berada pun. Untuk adik-adik kat luar sana mungkin Tak ada alasan lah untuk orang yang terfikir tak nak hesitate lah nak belajar ke tak nak ni, mungkin sebab dia tak ada hala tuju lagi. Kita orang semua pernah ada dekat tempat tu kan, di mana kita tak tahu nak pergi ke mana. Kalau tuju saya jadi ayam goreng. Hala tuju masing-masing tu lagi tak tahu tu. Ada yang macam terpaksa ikut mak bapak, ada yang mak bapak lepaskan untuk kita pilih sendiri tapi kita tak tahu nak pilih apa. Jadi belum terlambat lagi lah untuk kita create balik. Kadang-kadang bila It's never too late to learn. it's never too late. It's never too late lah. Janganlah fikir negatif yang macam tak ada sijil. Betul. Tak ada sijil pun tak apa ke apa. Tak ada makan apa semua. Semua tu boleh asah. Betul. Kalau ada peluang, buat je. Lepas tu benda tu untuk elak juga daripada segi gejala sosial. Betul. Kalau kita tak ada gejala. Jelajah sosial. So kalau kita tak ada ilmu ke apa ke, kita senang tahu nak terikut dengan orang. Betul. Sekarang ada banyak scam semua kan. Jadi Bila kita ilmu, kita tak mudah tertipu. save your future with that kind of knowledge lah. Rasa itu saja. Itu saja untuk episod kali ni. Daripada kami, jangan lupa untuk keep subscribe, follow, open notification dekat YouTube Games My Esports, dan kami juga ada dekat Spotify. Dan saya Dinisha. Saya Basit. Saya Azmuddin. Jadi kembali dalam rancangan Games My